Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan perempuan yang menjadi penganjur kuliah zuhur kita pada petang ini dan ahli-ahli jatuh kuasanya, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya perempuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini waktu yang sesuai untuk mengeluh. Tahu ke mengeluh? Tapi kita korbankan rasa mengantuk tu, rasa nak tidur tu, dia korbankan sedikit masa untuk kita memperingati tugas kita di dalam dunia ni. Hidup dalam dunia ni memang kena diuji oleh Allah Ta'ala. Allah kabul dalam Quran. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia, iaitu Tuhan, yang menjadikan mati dan hidup itu
untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Kalau baik amalannya akan dibalas dengan kebaikan. Kalau jahat amalannya akan dibalas dengan seksa dan samsara dan penderitaan. Jadi mari kita sungguh-sungguh menjadikan kehidupan ini sebagai tempat kita nak membuat kebaikan. Jadikan dunia ini sebagai ladang untuk akhirat. Dan Nabi khabar dunia ni adalah ladang untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun, tempat bertani untuk keadaan untuk kehidupan di akhirat. Kalau baik pokoknya kita tanam, buahnya kita terima di akhirat, baik itu. Tapi kalau pahit pokoknya kita tanam, kita akan menerima buah-buahan yang pahit di akhirat. Maksudnya tanam tu maksudnya apa? Beribadat, beramal. Kalau kita baik amalan kita, baiklah balasannya nanti. Kalau jahat amalan kita, dibalas dengan kejahatan. Nah, ini menandakan keadilan Allah Ta'ala. Allah itu maha adil. Kalau kita mati, itu mati terus saja, tak ada bangkit-bangkit, maknanya orang melakukan maksiat tu untunglah. Tak ada kena dakwa, tak ada kena tangkap, tak ada kena bicara, lepas begitu aja. Kalau dia untung, maknanya Tuhan tak adalah adil. Kalau dia tak adil, bukanlah Tuhan namanya. Tuhan tu maha adil. Dan begitu juga dalam dunia ni ada orang buat baik. Wajib yang tak ada lain untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Buat yang wajib, yang sunat je. Tinggalkan yang haram dan yang makruh. Yang harus jadikan ibadah. Kalau dia mati begitu aja, tak dapat apa-apa hadiah, tak dapat apa-apa upah, tak dapat apa-apa ganjaran, maknanya rugi dalam dunia ni. Dalam dunia ni orang nari, dia tak nari. Orang minum arak, dia tak minum arak. Orang berjudi, dia tak berjudi. Orang nipu, dia tak nipu. Orang berzina, dia tak berzina. Semua benda-benda yang maksiat tu benda yang menyeronokkan, tapi dia tahan. Dia tahan dari benda-benda yang menyeronokkan tu kerana dia percaya dengan Allah Ta'ala. Dia beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau dia mati begitu aja, rugi dia. Maknanya Tuhan tak adil juga. Tidak dibalas kebaikannya dengan apa-apa ganjaran. Tidak dibalas ibadah dia dengan apa-apa kebaikan. Mati-mati terus begitu aja. Kalau dia apa itu, Tuhan tu tak adil lah. Itu sebab Allah sediakan di akhirat besok, dia bangkitkan semula. Mula-mula dia bangkitkan kita. Bangkitkan dulu. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Kemudian kamu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Kenapa dibangkitkan? Untuk dibalas segala kelakuan kita dalam dunia itu. Segala perangai kita dalam dunia itu dibalas. Kalau baik, baiklah balasannya. Sebab Allah sediakan syurga dan neraka. Kalau jahat, jahatlah balasannya. Kalau jahat, ke mana perginya? Kalau jahat, ke mana perginya? Neraka, tak betul? Pandai. Akan masuk dalam neraka. Kalau baik, pergi ke mana? Syurga, pandai ada. Jadi murid saya kena pandai cakap Perak tau. Siapa? Duduk di Perak mesti pandai cakap Perak. Duduk di Kedah pandai cakap Kedah. Tok Guru ni asalnya orang Kampung Gajah, tahu orang Kampung Gajah. Sebab ke mana saja dia pergi, dia mesti mempertahankan ke kampung gajahannya. Bukan Batu Gajah, Kampung Gajah. Jadi dibalas baik dengan kebaikan. Sebab Allah sediakan dua. Disediakan Allah syurga dan juga neraka. Nak syurga ada jalannya, nak neraka ada jalannya. Pilih mana anda. Allah khabar dalam Quran. Setiap minggu dibaca oleh imam ketika sujud sajadah. Apa kata Allah? Surah Al-Insan. Inna hadainahu sabil
imma syakiran wa imma kafura, kata Allah. Sungguhnya kami sediakan kepada kamu dua jalan. Ada jalan. Nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Nak jadi syukur ni jalannya. Syurga balasannya. Nak jadi orang kufur ini jalannya. Neraka balasannya. Jadi Allah sediakan syurga, Allah sediakan neraka. Pilih mana nak. Nak syurga ni jalannya. Jalan nak syurga apa? Beriman dan beramal soleh. Nak jalan neraka apa jalannya? Kufur dan maksiat. Dapat neraka. Pilih mana nak. Ya. Baik, untuk petang ini kita sambung lagi pembacaan kita. Ya. Minggu sudah kita dah baca tentang apa? Kata-kata aluan. Dah kita baca dulu ya. Kemudian minggu ini kita sambung lagi. Apa kita baca? Pendahuluan penterjemahnya tu. Pendahuluan penterjemah. Penterjemah ni asal kitab ni dah bahasa Arab. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Untuk orang-orang macam kita ni. Kenapa macam kita ni? Bukan kata cakap Arab. Yang bercakap ni bukan pandai bercakap Arab. Ya, yang tahu dua-dua patah perkataan je tahunya. Ana enta. Dua aja tahu, lain tak tahu. Itu pun salah manjang je. Ha? Apa dah? Apa ni rokaat semayang? Cakap Arab kan? Cakap Arab lah tu. Lafaznya. Lafaznya cakap Arab. Dia tahu lah Selasa. Semua tahu. Dia ada udah tambah 1 tahun. Saya 2 aja. Ena dengan enta aja. Ya, jadi sekarang ni sudah tahu 1 Selasa 3. Ya? Itu pun salah manjang aja. Tanya dia nak ke mana tu Ustaz? Jawab Ustaz, hantar nak kipuh pun. Patutnya apa? Anak kipuh. Saya marah dia. Jaga enta kata. Patutnya bukan enta siapa? Enti. Perempuan enta ke enti? Enti. Jaga enta. Tak betul tu. Atau jaga anak lagi tak betul. Jaga anak. Nunjuk ke sana. Jaga anak. Betul apa? Jaga siapa tu? Jaga saya. Itulah dia bahasa Arab. Jadi untuk orang tak kerti macam tu, dia ada penterjemah. Ya. Ada penterjemah. Mengalih bahasakan daripada bahasa Melayu daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Ya. Alright. Tengok pendahuluan penterjemah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Siapa yang sifat pemurah dan penyayang tu? Allah. Ini tanda kitab ini ditulis oleh orang yang beriman. Dia mesti bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tandanya. Kerana puan-puan, dalam dunia ni lebih banyak kitab yang dikarang oleh orang bukan Islam terhadap Islam berbanding dengan orang Islam yang membaca ni. Cukup banyak kitab-kitab. Kitab-kitab agama Islam dikarang oleh orang-orang bukan Islam. Tahu orang bukan Islam? Orang kafir. Daripada orang Islam membaca kitab sendiri. Jadi kalau ada tulisnya Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya dia orang beriman lah tu. Kalau tidak tak ada. Sebab itu kalau beli kitab jaga tengok elok. Kalau ada tulisnya Bismillahirrahmanirrahim, boleh beli. Kalau tidak apa tidak, itu tanda orang bukan Islam dia mengarang kitab tu. Orang bukan Islam kalau mengarang kitab tentang Islam, dia nak jadi kita orang bertakwa kan? Tak. Dia hanya cerita tentang kebaikan Islam. Di samping itu ada lagi bahagian-bahagiannya dia akan akan menghina Islam atau menterbalikkan kepercayaan kita kalau datang ragu-ragu. Dikuatnya di highlightnya. Diwar-warnya tentang perbalahan antara umat Islam, perbalahan antara sahabat-sahabat dulu dan sebagainya. Ada di war-warnya, di highlightnya. Itu tanda bukan orang Islam tu.
Dia tak nak menjadi, bukan nak suruh kita beribadat dah. Suruh kita merasa ragu-ragu tentang Islam. Jaga baik. Ini kitab ni sekarang orang Islam. Dengan nama Allah yang pemurah lagi maha penyayang. Sifat Allah tu ada dua. Yang pertama pemurah. Yang kedua penyayang. Pemurah Allah tu semua orang dapat. Semua dapat. Orang kafir dapat, orang beriman dapat, orang taat dapat, orang derhaka dapat. Apa pemurah Allah? Nikmat dunia ni. Itu pemurah Allah. Semua dapat. Orang kafir dapat makan dah. Orang kafir dapat minum dah. Orang kafir dapat duit dah. Orang kafir dapat hiburan dah. Semua dapat. Itu pemurahnya Allah Ta'ala. Kadang-kadang tak minta pun Allah bagi juga. Siapa ada minta malam tadi, minta cahaya supaya boleh nampak. Siapa dia minta? Kan saya tengok benda keropok, nak angkat gambar, mana orang. Siapa ada minta telinga supaya boleh dengar? Ada? Tak ada juga. Tapi Allah bagi tak? Bagi. Itu pemurahnya Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dunia ni, nikmat dunia ni di sisi Allah tak ada nilai. Dengar elok. Nikmat dunia di sisi Allah tak ada nilai. Ambil lah, tak apa. Tak kamu lah. There is no value in this world. Di sisi Allah. Yang mengatakan nilai siapa? Kita. Kita yang mengatakan bernilai. Tapi di sisi Allah tak ada nilai. Sebab itu kata Nabi, kalau sekiranya dunia ni ada nilai di sisi Allah, walaupun seberat sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk ada nilai. Berapa kilo sebelah sayap nyamuk? Faham ke mana? Sebelah sayap nyamuk berapa kilo? Mana ada kilo-kilo? Bergerak benda timbang tu. Kalau lah ada nilai macam tu, maka orang kafir tu takkan dapat minum air walaupun seteguk pun tak dapat minum. Kalau ada nilai di dunia ni, orang kafir itu takkan dapat minum air walaupun seteguk. Hari ni orang kafir dapat minum tak? Berapa teguk? Bertangki-tangki boleh minum. Bukan saja air. Apa boleh minum? Arak boleh minum. Dadah boleh minum. Apa boleh minum? Ya? Itu tandanya dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Macam kita lah. Kalau ada lah orang bawa pisau bengkok, bawa guni, lepas tu ngerat lalang di keliling rumah kita tu, ada kita kejar dengan parang. Ada kita marah dengan dia. Ada kita nyual senapang dengan dia. Nak nembak dia dah. Kenapa? Kerana lalang tak ada nilai. Faham kan ni? Ambil lah. Apa kita kawal pada yang ambil lalang tak apa kata? Apa kita kawal pada dia? Esok datang lagi ya. Ambil lagi. Ya ke tak? Tak ada marah kita. Sebab itu puan-puan, kalaulah lalang itu ada nilai, maka orang Melayu lah yang paling kaya di dunia. Faham ke mana ni? Kenapa orang Melayu paling kaya? Kerana tanah orang Melayu yang penuh dengan lalang. Termasuk yang cakap ni. Yang cakap rumah itu juga. Tapi tak ada nilai, maka orang Melayu tak ada kaya raya dalam dunia ni. Itu dah. Itu di sisi Allah macam itulah, macam lalang. Tak ada apa? Tak ada nilai. Tak ada harga. Sebab itu ambil kata Allah ya. Itu pemurahnya Allah Ta'ala. Orang kafir dapat, orang beriman dapat, orang taat dapat, orang derhaka dapat, semua dapat. Asal namanya di dunia ni. Nikmat dunia ni. Tapi di akhirat besok, mengasihani itu siapa dapat? Siapa dapat? Yang penyayang Allah tu. Siapa dapat? Orang yang beriman dan beramal soleh saja dapat. Dua syarat. Mesti beriman dan beramal soleh. Beriman berarti apa erti beriman? Yakin. Bukan cakap percaya. Yakin. Kalau yakin tu berapa peratus? Berapa peratus puan-puan? 100%. Yakin betul-betul. Tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Syak artinya apa? 50% percaya, 50% tak percaya.
Itu syak. Zan artinya banyak percaya. Dia tak percaya sikit je. Tak terima dah. Tak terima juga. Walaupun sikit dia tak percaya. Lain tu percaya. Dia percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan apa hari kiamat, percayakan untung baik qadar dan qadar, percaya belaka. Cuma dia tak percaya ada kebangkitan umpamanya. Dia tak percaya dah mati tu bangkit balik. Sikit je. Tak terima ya. Mesti berapa peratus? 100%. How many percent? Pandai aja komputer. Ingat saja pandai aja komputer. Mesti 100%. Apa yang nak percaya tu? Apa yang nak percaya tu? Rukun iman yang 6. Rukun iman ada berapa? 6 perkara. Kata rujak 2 ada tak ngaji rukun iman 6 perkara? Ada tak? Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab-kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qadar. Itu rukun iman 6. Mesti percaya 100%. Yang kedua, kalau nak masuk syurga, ya tak cukup lagi tu. Kalau sekarang beriman tak cukup. Yang kedua, mesti beramal soleh. Mesti beramal soleh. Apa itu amal soleh? Perempuan? Amal soleh apa artinya? Dua kali nanya dah ni. Apa itu amal soleh? Artinya apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu artinya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Faham-faham idah-idah lah. Ya. Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam. Baru namanya amal soleh. Semayang cara Islam, pakaian cara Islam, kenuri kenara cara Islam, nikah kahwin cara Islam. Lagi apa? Bermasyarakat cara Islam, ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Kenapa? Karena kalau tak ikut Islam, Tuhan reject. Apa betul reject? Tuhan tolak. Mana tahu? Allah khabar dalam Quran? Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Tak terima. Dan di akhirat nanti orang itu tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Neraka. Ini Allah khabar dalam surah Ali Imran ayat 85. Catat nama surah itu. Surah apa? Ali Imran. Bukan Ali Imran, tak betul? Ali Imran. Keluarga Imran. Ayat 85. Saya baca sekali lagi. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Cakap Melayunya, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi kena ikut Islam. Sebab itu Allah dah lengkapkan Islam. Apa yang tak ada dalam Islam? Cakap apa kan? Semua ada. Cara hidup Islam ni ada tak? One more time. Ada tak cara hidup dalam Islam? Apa yang tak ada? Cakap apa? Semua ada. Ya, ada tak mencari rezeki dalam Islam? Ada tak nikah kahwin dalam Islam? Ada tak kenuri kenara dalam Islam? Ada tak masyarakat dalam Islam? Ada tak pentadbiran dalam Islam? Apa tak ada? Cakap apa? Semua ada. Kerana Islam itu sudah lengkap. Islam sudah lengkap. Islam sudah sempurna. Islam sudah syumul. Islam is already perfect. Sekali lagi, Islam is already perfect. Mana tahu?
Mana tahu Islam tu dah lengkap. Mana tahu Islam tu sudah sempurna. Allah kabar. Itu baca Quran, faham Quran tu. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Sempurna dah. Islam tu mengandungi segala aspek dalam hidup ni. Tak ada yang ketinggalan. Ada semua. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku dah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Nikmat dah cukup dah. Ya. Sudah tak terhingga banyaknya. Sedangkan nikmat dalam dunia ni Allah bagi 1% saja. Semuanya nikmat Allah ada 100%. Di dunia ni hanya ada 1% saja. Allah sediakan lagi 99% di mana? Di syurga nanti. Yang 1% ni pun tak boleh kita bilang berapa banyaknya. 1% aja. Tak terbilang ni kita. Allah dah kawal dalam Quran juga. Wa in ta'du ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung, nak kira, nak bilang berapa nikmat Allah, nak saya tiada terbilang oleh kita. Siapa boleh bilang nikmat Allah? Kejap ni, yang ada 1% ni. Angkat tangan. Siapa boleh bilang? Semua sekali. Nikmat dalam diri kita, nikmat di luar diri kita. Banyak benar. Pun tak terbilang berarti. Itu hanya 1%. Bayangkan yang 99% lagi di syurga betul. Lagi banyak. Lagi tak terkira. Ya. Itu Islam. Sudah sempurna. There is no more room for improvement. Kenapa? Kerana dia udah apa? Udah perfect. Mana ada nak dimaju-majukan lagi? No more room for addition. Tak boleh ditambah-tambah lagi. No more room for modification. Boleh tak ditukar-tukar Islam tak? Boleh tak ditukar-tukar hukum Islam? Tak boleh. Mesti terima apa yang ada di situ. No more room for alteration. Kita kena ambil Islam seadanya. Apa yang ada dalam Islam tu kena ambil. Kerana Islam itu sudah sempurna. Islam is already perfect. Ada hiburan dalam Islam? Sekali lagi, ada ke tak ada hiburan dalam Islam? Atau ngapa bila nak berhibur pergi K-pop pergi? Ngapa? Mengapa nak berhibur, ngapa pergi Hindustan apa pasal apa? Pasal tak faham Islam. Bila nak hiburan pergi cari Hollywood punya. Ya? Ada dah Hollywood? Kena cari Hollywood, kena cari K-pop, kena cari Hindustan. Ya, jangan gali kahe. Apa dapat? Dalam Islam ada hiburan tak? Ada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terhibur dah? Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Itu hebatnya Islam. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Ya Allah, 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 ya Allah. Siapa tak hafal angkat tangan? Itu hiburan dalam Islam. Dapat pahala tak? Terhibur tak? Tapi kalau ya jangan gali kahe dapat apa? Dapat hiburan je lah, tak dapat apa-apa. Hiburan dapat lah. That's the way I like it. Dapat apa? Dapat apa? Dapat hiburan je lah. Ya, itulah seterusnya. Jadi Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Baru satu ayat ni. Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Baru satu ayat. Huraian dia dah dekat sejam dah. Minta maaf lah yang banyak. Ustaz ni udah tua. Jadi udah tua ni macam-macam repik-repik yang banyak. Baik, selawat dan salam. Kalau baca itu aja boleh habis apa? Habis masa untuk itu aja. Pemurah lagi amat penyayang. Sambung lagi. Selawat dan salam kepada junjungan besar Al-Amin Muhammad bin Abdullah. Selawat dah, Pak. Selawatlah kepada Nabi. Puan-puan,
selawat ni satu ibadah yang Allah turut serta. Allah selawat sekali. Lain kita semayang lohor tadi Allah semayang kita. Kalau Allah semayang dia nyembah siapa? Kita semayang subuh tadi Allah semayang kita. Dah. Kita puasa Allah puasa dah. Dah. Ngapa tak puasa? Ngapa Allah tak puasa? Allah bukan jenis makan minum. Yang jenis makan minum yang diperintahkan untuk puasa. Tapi selawat Allah selawat dah. Kita selawat Allah selawat dah. Selawat. Kita selawat sekali Allah balas berapa kali? 10 kali. Mana tahu Allah selawat? Mana tahu Allah selawat? Allah kabur dengan kita. Apa kata Allah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak. Ya. Jadi itulah ibadah yang Allah turut serta. Selawat. Lain tak ada. Puasa dia tak puasa. Semayang dia tak puasa, dia tak semayang. Itu dah ya. Itu selawat dan salam. Jadi banyak-banyaklah. Mengapa nak banyak kita selawat? Mengapa kita patut banyak selawat pada Nabi? Nak dapat syafaat Nabi di akhirat besok. Tak kata anda syafaat Nabi. Apa kata syafaat? Pertolongan dari Nabi. Banyak-banyak selawat. Sekali kita selawat, Allah balas 10 kali. Kalau 10 kali kita selawat, Allah balas berapa? 100 kali. Kalau 100 kali kita selawat, berapa? 1000 kali. Kalau titik akhir 100 kali selawat, berapa Allah bagi? 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Ndak ke tanda. One more time. Ndak ke tanda. Ate. Jangan sembang kodenya. Anu sembang aja. Ini gelang ni beli di wang kian. Apa dapat? Apa tak dapat? Tapi kalau selawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allah balas balik 10 kali. Ya. Alright. Selawat tu salam kali tau. Dua kali tau. Bukan selawat je tau. Selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim. 2 kali tau. Allahumma salli wa sallim. Selawat kita selawat kepada Nabi. Salim tu minta selamat. Yang 2 kali tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan sebagainya. Namanya apa? Al-Amin. Al-Amin tu apa? Gelarannya. Nabi itu gelaran Al-Amin. Kenapa Al-Amin? Kenapa gelaran digelarkan dia itu Al-Amin? Kerana dia tak pernah nipu, tak pernah berdusta. Dia kepercayaan. Orang yang dipercaya, semua orang percaya pada dia. Itu namanya Al-Amin. Jadi orang tak panggil dia Muhammad, selalu orang panggil dia Al-Amin ya. Namanya Muhammad. Muhammad itu yang terpuji. Bin Abdullah, bapaknya nama Abdullah. Rakaman hebat yang telah diwariskan oleh Hujjah al-Islam. Namanya Hujjatul Islam, gelarannya. Sebut Hujjatul Islam. Apa arti Hujjatul Islam? Lawyer Islam, peguam Islam. Semua perkara tentang Islam dia tahu. Ini orang ni bukan Nabi tau. Dia tahu tentang Islam. Iaitu namanya Imam Al-Ghazali. Itu Imam, dipanggil Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Nama dia bukan Imam Al-Ghazali tu. Muhammad bin Muhammad macam nama banyak dah. Abu Hamid tu ada nama dia. Tapi dia panggil Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah satu tulisan yang nampak kecil. Bukunya kecil aja. Bukan tebal no. Tetapi ia merupakan satu gugusan. Satu gugusan tu satu satu senarai. Gugusan tu senarai. Matan tu artinya fakta-fakta yang secara ringkas itu matan. Yang merupakan rangkuman apa? Cantuman. Ya, rangkuman kalimat-kalimat, perkataan-perkataan
Hebat, perkataan yang hebat. Imam Ghazali tu mengumpulkan perkataan-perkataan yang hebat-hebat. Yang telah disusun dengan pena ketauhidan. Disusun dengan pena ketauhidan. Artinya tauhid. Artinya apa? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Artinya apa? Apa arti mengesahkan Allah? Esa itu artinya? Tunggal. Allah itu tunggal. Allah aja yang Tuhan. Lain bukan Tuhan. Ya? Itu. Nama esa. Cakap apa esa itu tak tahu. Banyak Arab. Ke Arab wahid. Bukan cakap Jawa. Cakap Jawa apa? Cakap Jawa apa? Sici. Kalau cakap Jawa. Nah, cakap putih apa? One. Esa tak tahu. Agaknya cakap petani. Agaknya cakap petani. Ya? Kerana ini orang petani satu-satu. Kopi se katanya. Orang Kelantan apa se ya? Agaknya. Ya, agaknya saya tak tahu bahasa apa ya. Esa. Apa dah? Tunggal tu cakap Melayu. Tak tahu tunggal? Ya Allah, di kampung Gajah tu satu gunung namanya Gunung Tunggal. Dia satu gunung anak tunggal. Anak tunggal apa? Itulah satu-satu anak. Dia cakap Melayu tu. Ini 31 tahun ngajar bahasa Malaysia tau. Jadi tunggal. Kalimah-kalimah hebat yang telah disusun dengan pena ketauhidan, pena yang mentauhidkan Allah Ta'ala, yang amat tinggi. Apa tinggi? Bukan tinggi pokoknya. Tinggi apa? Darjatnya, kualitinya. Yang amat tinggi daripada seorang mursyid sepanjang zaman. Mursyid apa? Guru yang bijak. Itu mursyid. Guru mursyid. Jadi guru yang bijak. Dia tahu kelemahan-kelemahan muridnya. Dan dia sedaya upaya cuba mengubahkan cara. Kalau dia tahu murid itu kedekut, bakhil, tak kejerin, tak hidung masin, dia buat latihan-latihan supaya hilang kebakhilan daripada murid itu. Kerana dia buat derma kepada ini, tabung ini. Tapi dia segarkan guru tu, buatlah. Lama dah biasa, dia tak ada kedekut lagi. Senang aja dia nak menderma ya. Peladar yang kedekut begitu. Ya, ada orang kedekut begitu. Ada. Bila tabung datang tu kejam. Dah lepas tabung tu bawa buka balik mati. Muka dah ada. Alhamdulillah kata. Rasanya lepas tu. Itu orang kedekut, orang bakhil. Orang tak kejerin, orang tak hidung masin. Orang genggam ayah tak terik. Jangan jadi itu. Jadi kalau dia berguru dan guru mursyid itu akan bagi dia latihan-latihan supaya dia hilang kedekutnya tu. Akhirnya dia jadi orang yang pemurah. Hari-hari dia kabur. Dia bacakan hadis-hadis hari-hari. Ya, al-bakhilu kata dia ngabur hadis ya. Ba'idum minallah. Ba'idum minal jannah. Ba'idum minal jannah. Ba'idum wa qaribum minan nar. Sekali lagi. Ya, al-bakhilu ba'idum minallah. Artinya orang bakhil itu jauh dari rahmat Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Jadi siapa nak berkawan dengan orang bakhil? Siapa nak kawan dengan orang bakhil? Angkat tangan. Jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh daripada syurga. Wa qaribum minan nar. Kalau jauh dari syurga, dekat dengan apa? Dekat dengan neraka. Hari-hari dia baca begitu. Maka terpengaruhlah orang yang kedekut tadi. Sudahnya tak jadi kedekut. Itu guru yang mursyid. Jangan nama saya bukan guru mursyid ya. Guru mursyid itu bukan mesti orang yang lulus tinggi-tinggi dah. Bukan mesti dia tu PhD ke apa dah. Kadang-kadang orang guru kampung aja. Dia jadi mursyid. Tandanya apa? Dia buat perubahan kepada murid-murid dia. Kalau murid tu malas, dia latih mereka tu supaya jadi rajin. Kalau murid tu tak erti baca Quran, dia akan galakkan mereka tu supaya pandai baca Quran. Itu nama guru yang mursyid. Guru biasa lah. Orang yang biasa, tapi dia yang buat perubahan terhadap murid-murid. Kalau perempuan tu tak pernah bertudung, pakai t-shirt, mana pergi pakai t-shirt, dia tudung hidak apa hidak. Ada tulis pula di t-shirt tu. Depan tulisnya kiss me. Belakang tulis apa?
No problem. Ada yang pandai no benar. Depan tulis kiss me, belakang tulis no problem. Dia kabur. Dia berguru dengan guru itu, dia tak lagi pakai apa itu. Dia pakai menutup aurat itu, pakai tudung labuh dan sebagainya. Itu guru mursyid. Kalau nak guru, biar berguru dengan guru yang mursyid. Tanda guru itu mursyid dahnya, dia amalkan ilmu yang diajarnya itu. Ya. Dia mengamalkan ilmu itu, tanda itu punya mursyid. Padahal dia bukan ngapo diri dia mursyid dah. Kita menengok dia guru tu. Itu orang itu juga ya. 10 asas agama dalam perkara ketauhidan ialah dipetik daripada 10 asas agama yang terdapat dalam karya asal telah dirakamkan di dalam buku ini ada nama bukunya apa? 10 asas apa? Asas tauhid. Dalam buku ini ada bukunya ya. Dah ada yang ada buku ya. Apa nama coba je nama bukunya? 10 asas akidah Islam. Tauhid yang akidah lah ya. Buku kecil ini, mana dalam buku ini, kehebatan buku kecil ini menyebabkan kami memilih kitab ini. Setelah diminta oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Ini buku ini dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Untuk mencadangkan, ya betul, untuk mencadangkan sebuah kitab ringkas yang kecil untuk sebaran masyarakat awam, untuk masyarakat supaya kita tahu macam mana mentauhidkan Allah Taala tu. Allah tu sifatnya macam mana? Nak kenal Allah tu, ya? Ada 10 asas tu, 10 permulaan nak kenalkan Allah Taala. Sampai dia makrifat. Apa tu makrifat? Kenal betulkan Allah Taala. Bila dia betul-betul kenalkan Allah Taala, dia akan bertindak sewajarnya. Dia akan ikut ilmu yang ada padanya. Kalau dia sedar Allah tu nampak aja, berani ke nak pakai t-shirt tulis kiss me dan no problem tu, berani ke dah? Kalau dia sedar Allah nampak aja, berani ke nak minum arak? Berani ke nak berjudi? Kalau dia sedar Allah tu dengar aja, Allah tu dengar dah? Allah Maha mendengar ke dah? Berani ke nak nengkin suami? Berani ke nak mengumpat? Berani ke nak mencarut? Kenapa? Dia sedar Allah tu dengar je. Bukan saja Allah dengar, malaikat pun sentiasa ada. Kejap ni ada malaikat dah. Keliling perempuan ni ada malaikat dah. Ya Allah. 2 orang paling komannya. Ya, Allah khabar. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah. Sentiasa ada di sisi kamu 2 orang malaikat. Seorang namanya kiraman, seorang lagi namanya katibin. Mereka tahu apa saja yang kamu lakukan. Semua dia tahu. Datang tahu. Bawa kamera tahu. Bawa video kamera. Angkat gambarnya. Gambar perempuan ni. Tak nampak lah kalau nampak. 100% lah tumpuannya kepada Tuan Guru mengajar. Pasal tak nampak, boleh kadang-kadang Tuan Guru mengajar, dia mengajar belakang. Dengar dah? Malaikat dengar dah? Malaikat rakam. Esok di akhirat besok akan ditunjuk balik. Ada siaran video besar-besaran di akhirat tu. Pertunjukan video besar-besaran tau. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Esok ditunjuk. Didengarkan video tu. Suara dengar. Ya, Tok Guru yang ngajar depan, dia ngajar belakang. Ini gelang ni beli 2 kian katanya. Dengar kan? Esok dengar esok dia akhirat tu tahu. Yang seorang lagi pula tidur je. Esok nampak gambar tengah tidur. Nganggur je. Ada gambar tahu. Kalau dia betul-betul beriman lah, itu kenanya makrifat. Kena kenal betul kan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkuasa. Kena faham yang tu ya? Alright. 10 asas agama dalam perkara ketauhidan telah dipetik daripada 40 asas agama
yang terdapat dalam karya asal. Telah dirakamkan di dalam buku ini. Kehebatan buku kecil ini menyebabkan kami memilih kitab ini setelah diminta oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor untuk mencadangkan sebuah kitab ringkas yang kecil untuk sebaran masyarakat awam. Buku ini juga merupakan sebahagian buku silibus. Silibus apa? Silibus apa artinya? Sukatan pelajaran, yang namanya silibus, ya. Yang dia ajar apa? Merupakan sebahagian buku silibus. Kajian untuk pelajar meningkat apa? Peringkat sarjana. Oh, sarjana main tau. Honors tau. Kalau pergi universiti dapat honors, itu sarjana. MA. Peringkat sarjana di Apium. Apa nama Apium tak, ya? Di universiti besar tu. Kedua-dua penterjemah merupakan pelajar di peringkat sarjana di Apium tadi. Penterjemah juga telah melakukan diskusi. Apa tu diskusi? Perbincangan. Dah bincang. Itu diskusi. Discuss. Kita umumnya discuss. Jadi bahasa Melayu diskusi. Berkenaan buku ini dengan Profesor Dr. Jamal Farouk Al-Daqqah Al-Hasani, pensyarah di Universiti Al-Azhar Qahirah. Tapi orang putih tak ada sebut Qahirah. Orang putih sebut apa? Kairo. Orang putih kata Kairo. Dia tak kerti nyebut Qahirah, sebut Kairo. Dia tak kerti nyebut Pulau Pinang, sebut apa? Penang. Orang Melayu pun kat duduk mana? Penang gitu. Bingung, ya. Ikut orang putih. Dia tak kerti nyebut Singapura, sebut apa? Singapura. Kamu duduk mana? Singapura. Ikut je. Yang salah semua ikut juga. Itu. Ya. Kadang-kadang dia pun tak tahu saja je. Kamu duduk mana? Kedah. Pada apa? Katanya Kedah. Itu. Orang kita Melayu lah. Yang pertama itu tu. Yang kedua, orang Melayu ni suka ngubah-ngubah. Ya dah, ngubah-ngubah. Dia bukan nak condemn orang Melayu ni. Perangai orang Melayu apa itu? Masjid. Dekat Arab tu masjid. Orang Melayu kata apa? Masjid. Nak mana tu? Nak ke masjid. Semajid begini. Hari ni hari apa? Selasa. Sepatutnya Selasa. Tapi dapat orang Melayu kan? Selasa begini. Kadang-kadang ayahnya bubur nama yang amat sedap. Abdul Qadir. Sedap nama tu, Abdul Qadir. Hamba yang maha berkuasa. Dapat orang Melayu apa? Kadio begini. Abdul Qadir jadi kadio. Tu dapat orang Tapah ni. Kalau dapat orang Kedah, Kadiak ni. Lagi teruk, ya. Itu kerja orang Melayu dia. Lagi satu orang Melayu suka apa? Mubah apa? Ada satu surau tu namanya Ihsaniyah. Surau Al-Ihsaniyah. Eja Rumi tu. Patutnya bukan Al-Ihsaniyah. Patutnya I-K-H. Tapi tulisnya I-K-H. Itu sebut surah mana? Surah Ihsaniyah. Macam orang Melayu ni suka ngubah. Tak percaya cuba baca Li'ila fi Quraisy. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila sambung. Li'ila fi Quraisyin ila fi. Nampak reh, nampak. Reh. Ya. Patutnya reh ke reh? Reh. Tapi orang Melayu sebut reh la tasydda ya qai. Ya. Bukan ha je contohnya i yang tu. Bukan ha-nya. Kalau ha tu yang bulat tu jangan dikerongkongkan. Itu macam dinas ya. Itu ha bulat. Jangan dinas tak betul. Dia nak dinas siratal mustaqim ya. Jangan dinas tak betul, bukan qalqalah. Tentang Fatihah ni kan tak ada cerita lain itu boleh mereka boleh sama babi ya. Itu orang Melayu. Ada satu surau.
jalan belah sana sebut nama surau ya. Sebut kampung ni. Ya, nama surau tu Al-Ikhwaniyah. Betul ke Ikhwaniyah? Ikhwan. Patutnya Al-Ikhwaniyah. Al-Ikhwaniyah. Bukan ya? Tapi dia ruminya IKHWANIAH. Ikhwaniyah. Itu orang Melayu. Suka ngubah. Nama anaknya lu Abdullah, dapat orang Melayu apa? Dolar. Ya ke dah? Itu orang Melayu. Cantik nama je, Fauzia. Dapat orang Melayu apa? Oji begini. Fauzia pergi Oji begini. Tak boleh, itu cerita kebiasaan. Ini pun betul ya. Buku ini juga telah dipermudahkan serta ditambah nilai. Dah mudah ditambah nilai. Artinya diperbaiki lah ya. Dipertambah nilai. Artinya di naik taraf lah. Dengan suntingan dan penambahan oleh penterjemah. Penterjemah tu ubah-ubah sikit dah, tak banyak ya. Tambah nilai sikit. Beberapa penerangan dan syarah dilakukan secara ringkas bagi memudahkan kefahaman. Ada yang apa tu dibagi kefahaman. Kalau ada istilah-istilah yang agak berat-berat tu, dibaginya apa? Penerangannya, diterangnya istilah tu ini. Macam apa? Contohnya, contoh mukallaf. Apa itu mukallaf? Ada terang dia apa benda mukallaf tu ini tandanya macam mana dan sebagainya. Ya. Tahu apa mukallaf? Ya Allah, tahu orang apa kata mukallaf? Apa itu mukallaf? Orang yang wajib melaksanakan perintah Allah. Itu namanya mukallaf. Nanti kita bicara insya-Allah. Sebentar lalu dah untuk petang ni ya. Mukallaf tu ada tandanya apa? Yang pertama aqil. Apa itu akil? Akalnya sempurna. Tidak terlalu bodoh dan tidak pula gila. Itu akil. Bukan akil hai. Akil hai penasihat. Ini akil. Otaknya boleh berfikir dengan sempurna. Itu namanya akil. Yang kedua balik. Apa balik? Balik koma. Cukup umurnya. Lelaki atau perempuan setelah berumur 15 tahun hijrah. Kira balik tu. Kecuali ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda walaupun sebelum 15 tahun hijrah. Kalau ada tanda-tanda dia kira balik tu ya. Kalau orang perempuan dua tandanya. Yang pertama mimpi bersetubuh lalu keluar mani. Yang kedua datang haid. Ya, datang haid tahu. Tahu apa haid? Darah yang keluar daripada tubuh wanita secara periodikal, secara masa-masa tertentu. Itu datang haid. Bila datang haid, tapi setelah berumur 9 tahun. Mesti umur 9 tahun. Kalau 8 tahun, tak dikira ya. Itu bukan haid, itu namanya darah apa? Darah istihadah, darah apa? Darah kotor, darah penyakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, sempurna hawas, sempurna panca indera. Panca indera yang sempurna. Dalam Islam panca indera yang pakai dua aja. Yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran. Kalau ada satu antara dua tu, sempurna lah tu. Kalau dia buta tapi telinga tak ada pekak, sempurna ke tak? Mukallaf ke tak? Mukallaf, wajib sembahyang dah? Wajib ya. Kalau pekak, telinga tak pekak, mata buta, macam. Telinga tak pekak ni, dia pekak, tapi mata elok, mukallaf tu ya. Kalau matanya buta, telinga tak pekak, mukallaf juga. Kalau dia pekak tapi matanya elok, mukallaf juga ya. Dia salah satu. Ada satu tu kita sempurna tu. Yang tak sempurna kalau dua-dua tak ada. Dia pekak dan buta. Dia tak nampak dan tak dengar. Itu pun setelah dia memayyiz. Sebelum dia memayyiz, masih dia kanak-kanak lagi. Dah pekak dan buta. Ya. Itu namanya mukallaf. Kalau dah umur 81 baru pekak dan buta, mukallaf ke dah? Tahu sampai orang umur 81?
Tengah ngajar tu, dia gua kuat tu, kata pekak telinga tu, pecah ke gendang tu. Lepas tu kilat tu, cong nyambuk, habis putih mata tu. Mukalaf ke tak lepas tu? Ya aku tak wajib lah semayang, aku dah pekak dengan putih, boleh betul? Boleh ke? Tak boleh, dia tetap mukalaf ya. Kenapa? Dia dah pokoknya. Ha? Sempurna awasnya, sempurna panca inderanya. Yang keempat, sampai seruan dakwah kepadanya. Sampai seruan Islam padanya. Itu mukalaf lah. Ya? Kalau tak sampai, dia bukan mukalaf. Contohlah, satu orang budak, umur 2 tahun, naik kapal terbang. Kapal terbang tu jatuh di tengah hutan. Dia seorang je hidup, langsung mati. Merangkak keluar dari kapal terbang tu, kuak, merangkak keluar terbang. Datang buruk belah. Tak faham cakap saya ni. Datang buruk belah dia pun besar. Bila besar jadi apa? Jadi Tarzan. Bukan Tarzan. Tarzan tu mukallaf ke dah? Tak ya. Dia tak, sebab Tarzan tu ada ke pakai seluar panjang. Pakai apa? Pakai cawat ni ya. Dia bukan mukallaf ya. Tapi kalau Tarzan tu pergi ke London, jadi mukallaf dia. Kerana di London ada orang Islam, ada dah nampak orang semayang, ada dah dengar azan, di masjid ada dengar azan. Jadi balik-balik mukallaf ya. Faham tu? Contoh aja lah, itu namanya mukallaf. Itu nak dihuraikan betul ya. Tak apalah kalau jumpa itu insyaAllah saya huraikan balik ya. Ada huraiannya dari penterjemah ya. Yang mengurai itu bukan komen-komen. Pensyarah Universiti Azhar. Di mana Azhar tu? Di Qahirah. Universiti yang terkenal di Mesir itu namanya Azhar. Azhar University. Buku ini juga dipermudahkan serta ditambah nilai dengan suntingan dan penambahan oleh penterjemah. Beberapa penerangan dan syarah dilakukan secara ringkas bagi memudahkan kefahaman. Kebanyakan huraian matan tu katanya dia punya isi aja. Parti aja, bukan parti PAS, bukan parti UMNO, bukan parti Perikatan, bukan parti apa keadilan, bukan parti itu. Parti itu macam parti macam nyo tu lah kita puas santan tu. Parti ada parti dah santannya. Itu parti ya. Orang betulnya yeast, WEAST, yeast. Itu nama apa? Matanya dia. Dilakukan dengan metod tu kaedah. Pemaparan ayat. Sebut ayat Quran, pemaparan tu petikan daripada ayat Al-Quran sebagai penghurai tanpa banyak kalimat manusiawi, tak ada kalimat manusia tak banyak. Daripada kami kerana memandangkan kami amat kerdil. Ngarang ni amat kerdil, dia ngaku diri itu apa tak tahu. Kerdil tak apa kan? Apa tak ada? Ilmu tak ada, iman tak ada. Tapi ngarang kitab. Kita pandai, terror, hambat, tapi baca kitab tak tahu. Itu kita lah ya. Perempuan dah kaya seorang ya. Itu kerdil. Untuk mensyarahkan kitab ini. Mudah-mudahan kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Perkara yang luar biasa yang Allah datangkan kepada sesuatu perkara. Namanya mukjizat. Yang selalu dapat mukjizat apa? Yang selalu dapat mukjizat apa? Rasul-rasul. Nabi ada mukjizat ya. Itu mukjizat. Paling besar mukjizat ialah Al-Quran Karim. Kerana Quran tu sampai hari kiamat akan dibaca. Mudah-mudahan kemukjizatan Al-Quran memberi nilai tambah kepada matan tersebut. Ini nama pengarang tadi ya. Bukan pengarang ni, pun terjemah. Ustaz Juzaili bin Johan, pegawai syariah Bank Islam Malaysia Berhad. Lagi Ustaz Azhar bin Yahya, pengarah kanan sektor pembangunan ummah dan wanita, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Yadim ya. Alright, akan datang kita baca
Apa? Pengenalan kitab. Baru nak kenalkan kitab ni ya. Yang ini baru kenal pengarangnya je ya. Sekian dulu. Dah pukul 4 lebih dah. Dia tunggulah. Tunggu asar. Asar pukul 4:21. Adan lah nak pergi ke tandas dan sebagainya. Nak buat ayah dan sebagainya. Baik, cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Anybody has got any objection? No objection. Sebutlah objection overruled. Alright. Has anybody got any problem? Also no problem. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Masjid daerah apa? Okey, sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya perjumpaan kita pada malam ini, pada petang ini ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal muslimin.